Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di rumah sekalian, muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini dan minggu ini kita akan ambil tentang gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan herba-herba ruqyah sunnah. Pernah berlaku satu ketika di Iraq pada zaman ketika berlakunya wabak. Pemimpin besar Harunur Rashid telah mengundang 4 orang pakar perubatan. Pakar yang pertama adalah daripada Romawi. Maka khalifah bertanya, apakah ubat yang paling mujarab pada abad ketika penularan wabak ini? Jawab pakar daripada Romawi, daun seledri. Kemudian khalifah bertanya pakar dari Iraq, apakah ubat yang paling mujarab pada abad ketika penularan wabak ini? Pakar dari Iraq menjawab, minumlah air hangat. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 liter sehari. Kemudian ditanya lagi pakar yang ketiga dari India, apakah obat yang paling mujarab pada abad ini ketika berlakunya penularan wabak? Pakar dari India menjawab, habbatus sauda ataupun biji hitam. Kemudian ditanya lagi pakar daripada Afrika, apakah ubat yang paling mujarab pada abad ini? Maka pakar dari Afrika menjawab, pertama, seledri. Yang kedua, minum air hangat. Yang ketiga, makanlah habbatus sauda. Dan katanya lagi, petua gaya hidup sihat, makanlah ketika anda ada selera dan berhentilah makan ketika tengah sedap ataupun selera kita dengan sedap makan tadi, berhentilah. Jadi itulah di antara petua ataupun herba-herba sunnah yang dianjurkan oleh 4 pakar perubatan tadi. Mengapa kita perlu mengikut gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan, liman kana yarju Allah, bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut dan mengingati Allah dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perkara utama kepada setiap muslim. Lebih-lebih lagi perjalanan pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh kepada kita umat Islam. Apatah lagi kerana segala tindak tanduk baginda adalah terpelihara dari kelemahan manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sihat di dunia. Mengapa kita perlu mengikut gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kaedah pengobatan dan rawatan yang meluas serta menyeluruh untuk menyembuh berbagai penyakit.
sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Kedua, pengobatan Nabi SAW mencakupi dua. Pertama, penyakit jiwa. Yang kedua, penyakit jasmani. Ketiga, bagi kaum muslimin, hendaklah kembali menghidupkan jenis-jenis obat asli dan pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk segala macam obat-obat herba. Rasulullah SAW sebagaimana sirah Nabawi mengatakan seorang yang benar-benar kuat dari sudut mental dan fizikal. Biasanya dalam usia 50-an, kesihatan dan kekuatan bagi kebanyakan kita sudah mula merosot. Tetapi berbeza dengan Nabi SAW, yang kesihatan dan kekuatan baginda kekal sempurna hingga akhir hayatnya. Kehidupan harian Nabi SAW cukup padat dan memerlukan seorang yang benar-benar kuat dari sudut mental dan fizikal untuk mengharungi kehidupan sebagai seorang pemimpin masyarakat dan sebagai seorang Nabi SAW yang menegakkan dakwah Islamiyah. Hadirin hadirat sidang penonton di rumah, rawatan dengan herba-herba ruqyah itu ada lebih kurang 9 tadi. Yang pertama, minyak zaitun. Yang kedua, minyak miskul abyad ataupun kasturi putih. Yang ketiga, daun sidr ataupun minyak daun bidara ataupun air daun bidara. Habbatus sauda, yang keempat, habbatus sauda ataupun jintan hitam. Yang kelima, kurma ajwa Madinah. Yang keenam, raihan ataupun kemangi ataupun basil ataupun maital. Yang ketujuh, madu asli dan madu Nusantara. Yang ke-8, air zam-zam. Dan yang ke-9, minyak kelapa darah, kerana dia adalah herba yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Mengapa perlu lawatan dengan herba ruqyah sunnah? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi, dikatakan bahawa Nabi SAW memberi galakan penggunaan minyak zaitun. Sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kul zaita waddahinu bihi sya'ra." Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak rambut kerana ia berasal dari pohon yang diberkati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, hadis hasan. Seterusnya, kesan minyak zaitun dari segi perubatan. Banyak pakar-pakar perubatan, pakar herba telah membuat kajian secara saintifik. Kesan minyak zaitun yang menguntungkan dari segi perubatan adalah kerana buah zaitun dan minyak zaitun tinggi dengan kadar masam lemaknya ataupun yang dikatakan fatty acid dan kadar zat antioksida. Kajian-kajian menunjukkan minyak zaitun memberikan perlindungan daripada gangguan syaitan dengan mengawal jumlah kolesterol yang tidak baik yang dikatakan LDL, low density lipoprotein tadi. Mengapa dikatakan minyak zaitun ini dapat menghindarkan dari gangguan-gangguan syaitan? Kerana apabila tubuh badan kita, saluran darah kita ada banyak kolesterol, maka ia akan menyumbatkan perjalanan darah kita. Ketika itulah syaitan menyelinap masuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majradam." Sesungguhnya syaitan menyelinap ke dalam tubuh badan anak Adam melalui saluran darah tadi.
Selain dari itu, minyak zaitun mampu meningkatkan HDL ataupun high density lipoprotein, yakni kolesterol yang baik, menurut Dr. Yusuf Al-Hajj. Yang kedua, miskul abyad ataupun kasturi putih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, minyak wangi yang paling harum adalah kasturi ataupun misk. Kasturi adalah minyak wangi syurga menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi. Minyak kasturi boleh mententeramkan jiwa. Kenapa? Ia baik untuk rawatan gangguan syaitan, kerana apabila kita sapu badan kita, ia boleh memberikan ketenteraman jiwa dan menguatkannya daripada gangguan roh jahat. Dan menurut kajian, syaitan tidak senang dengan wangian kasturi, serta menguatkan semua organ-organ tubuh bahagian dalam kita apabila disapu dengan minyak kasturi, ataupun begitu juga dimandi dengannya. Seterusnya, habbatus sauda mempunyai banyak benefits ataupun manfaat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Salamah an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadhihi al-habbatus sauda fa inna fiha shifaa'un min kulli da' illa sam. Yang bermaksud habbatus sauda adalah obat bagi segala penyakit kecuali sam ataupun maut. Dan Nabi SAW bersabda lagi, gunakanlah habbatus sauda kerana ia mengandungi penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Di dalam kitab Tibbun Nabawi, Ibn Qayyim Al-Jauzi, Ibn Hajar berpendapat yang dimaksudkan dengan hadis ini fa inna fiha shifaa'un min kulli da', bahawa di dalam habbatus sauda itu ada penawar bagi segala penyakit. Namun Ibn Hajar mengatakan bukanlah untuk semua penyakit, tapi libak di maknanya untuk sebahagian penyakit, bukan semua. Mungkin 70%, mungkin 80% mengikut metabolism seseorang itu tadi. Seterusnya, science has also found that the black seed extract is rich with amino acid. Kajian sains telah mendapati bahawa habbatus sauda, maknanya ekstrak daripada habbatus sauda itu kaya dengan asid amino, carbohydrates, proteins, alkaloids, saponins, dan begitu juga volatile oil and many others tadi. Sebagaimana Zaid dalam kitabnya. Dan dikatakan lagi oleh Zaid dalam sebuah artikel, when the black seed is ground, blended with honey and drunk with some warm water, it is a diuretic and will dissolve the stones that appear in the kidney and the prostate. Dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi dikatakan apabila habbatus sauda itu di-blend, kemudian dicampur dengan madu dan diminum dengan air hangat, ia dapat membantu perjalanan air kencing kita dan dapat menghancurkan batu-batu yang terdapat pada kita punya buah pinggang dan membantu juga masalah prostat. Dan seterusnya dikatakan bahawa the black seed was mentioned in Avicenna book Canon of Medicine, bahawa habbatus sauda ini disebut dalam kitab Al-Qanun fi Tib oleh Ibn Sina. Dikatakan bahawa biji hitam ini dia dapat meningkatkan kekuatan badan kita dan membantu
untuk recuperation, untuk meningkatkan lagi dan membenteng daripada gangguan-gangguan roh jahat dan depression ataupun depresi. Di dalam Unani Tip ataupun sistem Unani Tip of medicine considers the black seed as a beneficial medicine for numerous ailments. Di dalam tip Nabawi ataupun tip Yunani, sistem perubatan tip Yunani dianggap habbatus sauda itu mempunyai manfaat perubatan untuk menyembuhkan berbagai-bagai penyakit dengan izin Allah. Seterusnya yang keempat adalah raihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman, wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang mempunyai daun hijau dan pohon wangi ataupun dikatakan sweet scented plant. Ibnu Abbas mengatakan setiap biji-bijian seperti bali dan gandum dan raihan adalah herba-herba wangi seperti daun basil ataupun lavender ataupun rosemary, thyme, sage, daun bidara atau seledri dan selainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Jamir Al-Qudsi bahawa raihan ini semualah jenis sweet scented plant. Begitu juga Ibnu Abbas dan yang lain seperti Mujahid mengatakan bahawa raihan yang dimaksudkan dengan daun-daunnya atau pucuknya, sementara Al-Hasan mengatakan bahawa raihan ini adalah jenis pohon-pohon yang wangi dan manis tadi. Inilah contoh daun raihan atau daun kemangi, orang Melayu panggil daun selasih. Selalunya orang makan mi laksa. Daun raihan ataupun kemangi atau basil juga dapat menghentikan cerit-berit ataupun diarrhea. Boleh juga mencegah timbulnya uap panas dan lembab dari badan kita bila dihirup baunya, ditaruh dalam air panas dan dihirup uapnya tadi. Raihan juga berfungsi untuk menenangkan detakan jantung. Orang yang ada detakan jantung yang laju, jadi kalau sekiranya dia mengamalkan makan raihan ataupun daun kemangi ataupun selasih, dia dapat memberi ketenangan kepada detakan jantung kita. Daun raihan ataupun basil ataupun kemangi juga berkhasiat mengempiskan pembengkakan dalaman dengan dua cara. Yang pertama, bila dicampur ke dalam makanan, dalam masak-masakan kita ataupun dibuat salad. Yang kedua, bila ditumbuk daunnya lalu digigit setelah dicampur sedikit cuka ataupun dipanggil apple cider, cuka apple. Seterusnya, khasiat daun raihan ataupun kemangi ataupun selasih ataupun basil, dia berkhasiat juga memperkuatkan organ tubuh yang lemah. Bila dibalutkan dengan kain, diletakkan pada kita punya organ-organ. Biji raihan berkhasiat menghentikan pendarahan pada dada dan paru-paru. Raihan ataupun myrtle seeds also help against hemolysis ataupun spitting of blood, mana pendarahan pada dada kita ataupun paru-paru kita. Begitu juga sejarah telah membuktikan keajaiban saintifik. Dikatakan raihan ini, it also coats the stomach and does not harm the chest of the stomach and cleanses them. It also helps against diarrhea and coughing. That is a special quality of myrtle that is rarely found in other medication. Dikatakan bahawa daun raihan ini kalau blend, dicampurkan dan diminum, ia boleh menampal
sekiranya ada ulcer pada perut kita dan ia tidak membahayakan pada dada kita dan perut kita, bahkan ia dapat membersihkannya. Ia juga dapat membantu diarrhea, orang ada ceret berit, kerana kualiti maital ataupun raihan jarang-jarang sekali terdapat pada perubatan lain. Maka menurut penelitian, daun raihan dapat melindungi tubuh dari aksi radikal bebas. Dan raihan sangat membantu untuk menghadapi bahaya bagi organ-organ tubuh badan kita dan dapat merawatnya insya-Allah. Menjaga kesihatan organ jantung. Daun raihan mengandungi magnesium dan beta-carotene yang berperanan penting dalam kesihatan jantung. Magnesium merupakan mineral yang sangat diperlukan oleh organ jantung kita. Jadi ia dapat membantu mereka yang ada masalah detakan jantung yang cepat, dan begitu juga mereka yang ada masalah serangan jantung. Kemangi ataupun raihan juga kaya dengan antioksidan yang berperanan dalam menjaga kesihatan jantung kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis juga contoh daun basil ataupun raihan ataupun selasih. Raihan ataupun daun kemangi mengandungi beta-carotene yang berfungsi untuk meningkatkan respon antibody. Jadi beta-carotene ini juga berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rosak. Dan dikatakan juga seterusnya, mengikut Dr. Ramadan dalam kajiannya The Quran's Healing Horizon, dia mengatakan, so the reciting of Quran on the water will increase its energy and its capacity of healing, followed by transporting the Quranic healing information to all the cells of the body. Menurut kajian yang dilakukan oleh Dr. Ramadan, mengatakan bahawa pembacaan Al-Quran pada air dapat meningkatkan energinya ataupun dia punya daya, dan kapasitas penyembuhan diikuti dengan memindahkan informasi penyembuhan Quran ke dalam sel-sel tubuh badan kita serta memperbaikinya. Maka pembacaan Al-Quran ataupun ruqyah pada air akan menambahkan energinya dan kapasitasnya, penyembuhannya, dan diikuti dengan informasi rawatan Al-Quran pada air itu akan memindahkannya ke dalam sel-sel tubuh badan kita dan memperbaiki secara perlahan-lahan. Yang kelima adalah daun bidara. Daun bidara sebaik-baiknya dia ada 3 jenis. Ada daun bidara Madinah, ada daun bidara laut, ada daun bidara darat. Tapi yang sebaiknya adalah daun bidara Madinah. Boleh membantu daripada gangguan jin dan sihir menurut hadis Nabi SAW berdasarkan pada ijtihad para alim ulama. Dikatakan perlu diolah menggunakan daun bidara Madinah Munawwarah jika dimandi dengan campuran air zam-zam, ataupun jika tak dapat air zam-zam, air biasa pun boleh. Dengan cara kesan yang lebih baik setelah dimandi dengan air daun bidara itu selama 7 hari. Mengapa daun bidara ini telah diambil ijtihad para alim ulama untuk menjadikan rawatan, lebih-lebih lagi gangguan syaitan? Kaum wanita disunatkan menggunakan daun bidara ini sebagai mandian ketika mensucikan daripada haid. Begitu juga para sahabat yang baru masuk Islam, Nabi mengarahkan agar mereka juga mandi dengan air daun bidara
untuk menghilangkan i'tiqad ataupun pemikiran kekufuran yang masih ada dalam tubuh badan mereka. Cara menggunakan daun bidara sangat mudah. Hanya perlu mengambil daun bidara dalam lebih kurang 5, 7, 9 helai, lalu dimasukkan ke dalam bekas air, lalu di blend ataupun ditumbuk. Kemudian itu mengikut ijtihad ulama, bacakanlah surah Al-Fatihah ataupun 3 kul ataupun ayat kursi, dan begitu juga surah Al-Baqarah. Kemudian disapukan dan dimandikan kepada orang yang terkena gangguan-gangguan jin ataupun makhluk halus. Supaya hasil maksimal, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bertawakal kepada daun bidara ataupun daun mis ataupun sebagainya, tapi kita bertawakal kepada Allah dan kita takut akan gangguan sihir dan jin dengan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang menceritakan mengenai fitnah syaitan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, menyebutkan bahawa untuk mengobati sihir juga harus dimandikan dengan air daun bidara. Jadi kalau digunakan daun bidara itu dengan 7 helai, lalu ditumbuk halus, lalu dicampurkan daun itu yang telah halus dengan air suam ataupun air zam-zam, dan dibacakan ayat kursi ataupun awal Baqarah 3 kul, dan ayat-ayat lain juga boleh membantu tadi. Tak semestinya ayat-ayat khusus, tapi mengikut ijtihad ulama adalah 10 ayat. Yang pertama 5 ayat awal daripada surah Al-Baqarah, kemudian 2 ayat daripada ayat kursi, ayat nombor 255 dan 256, dan begitu juga 3 kul, termasuk juga surah Qul ya ayyuhal kafirun. Bisikan syaitan boleh lahir daripada jin ataupun manusia. Sebagaimana Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, bisikan syaitan boleh lahir sama ada dari jin atau lahir daripada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yakni dari syaitan ins wa syaitanu jin, syaitan manusia dan syaitan jin. Artinya permusuhan di sini bukan permusuhan biasa dan mutlak, tetapi ialah kebolehan untuk menentang apa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hidayat Allah. Sebab itu kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun kita mohon perlindungan dengan 2 surah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, agar kita dapat terhindar daripada tipu daya dan gangguan-gangguan bisikan syaitan. Yang keenam adalah kurma ajwa, begitu masyhur hadis daripada Sunan dan daripada Jabir, mengatakan Nabi SAW bersabda, al-ajwa' minal jannah wa fiha shifaa'un minas sum wal kam'atu minal man wa ma'uha shifaa'un lil 'ain. Kurma ajwa berasal dari syurga. Ia merupakan penawar racun dan cendawannya adalah sejenis manna dan airnya merupakan obat bagi penyakit mata. Ada pendapat yang mengatakan bahawa hadis membincangkan mengenai kurma ajwa Madinah, khususnya antara hadis Nabi SAW yang sahih. Maksudnya, sesiapa yang memakan 7 biji kurma daripada ajwa, yakni daerah Aliyah di Madinah, ketika dia bangun tidur, maka tidak ada racun ataupun sihir
yang dapat mencelakakannya ataupun membahayakan dia pada hari tersebut. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi permainan sihir selalunya akan disasarkan pada kedua mata. Jadi mengikut kajian saintifik, di dalam kurma ajwa itu ada sesuatu mineral yang boleh menguatkan mata kita dan menghindungi dan melindungi kita daripada ain ataupun permainan sihir yang ditujukan pada mata kita. Dan kajian banyak telah membuktikan beberapa artikel ataupun kajian pada University King Saud dan begitu juga University di Riyadh, King Saud University, dan begitu juga Malik Abdul Aziz di Jeddah. Dalam kajian itu dikatakan, a new research says it has found evidence that the ajwa dates from Medina contains active elements useful in the prevention of diseases like cancer. Jadi kajian research yang baru ini telah mendapati bukti bahawa dalam kurma ajwa Madinah itu mengandungi satu elemen-elemen ataupun elemen-elemen yang sangat berguna untuk mencegah daripada penyakit seperti kanser. The research was carried out in Riyadh-based King Saud University to discover the health benefits for ajwa dates, which resulted in the finding that the fruit has anti-inflammatory properties similar to the commercially available drugs like ibuprofen and aspirin. The research was published. Kajian itu telah diwawarkan. A study found that the inhibition rate in ajwa was equal to the existing commercial antioxidant products available in market. Kajian itu telah mendapati bahawa kadar kurma ajwa itu bersamaan dengan produk-produk antioksidan yang terdapat pada pasaran. Kajian itu telah mewawarkan, mengisytiharkan 61 isu berdasarkan kepada jurnal US-based atau US-based journal for agriculture and food chemistry. So dalam King Saud University secara official, secara rasmi mengatakan, the official said that Professor Morali Daran, head of Natural Materials Laboratory at the University of Michigan, conducted the research in collaboration with King Saud University Dates Palm Research. Jadi gabungan daripada Profesor Morali Daran, ketua bahagian herba-herba natural dalam makmal University Michigan dengan kerjasama King Saud University untuk membuat kajian tentang kurma-kurma, dan di antaranya adalah kurma ajwa. Dan seterusnya, nombor 7 di antara herba-herba ruqyah dan penawar sunnah adalah air Zamzam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Nabi SAW berkata, daripada Abu Dhar, yang satu ketika dia tinggal di Mekah selama 40 hari, 40 malam tanpa makanan sedikit pun. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, sesungguhnya air Zamzam itu adalah makanan bagi orang yang lapar, hadis riwayat Muslim, dan obat bagi penyakit. Ibnu Majah riwayatkan hadis daripada Jabir ibn Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu memberi khasiat dengan niat orang yang meminumnya. Apa sahaja niat, kalau dia nak supaya sembuh daripada penyakit ini,
ataupun itu, maka bergantung kepada niatnya. Dengan izin Allah, insya-Allah sembuh. Seterusnya kalau kita lihat, kenapa dan apa yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam penularan virus coronavirus 19 ini, kita perlu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa perlindungan. Di antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang boleh mendatangkan bahaya kepadaku, sama ada kejahatan dari bumi ataupun langit. Kerana nama Allah, Allah itu maha mendengar dan kalimat Allah itu sangat kuat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama-nama Allah yang maha sempurna daripada apa yang boleh membahayakan. Jadi maka selain daripada kita menggunakan tadi 7 ataupun 8 herba-herba sunnah, kita juga boleh menambah satu lagi. Di antaranya adalah minyak kelapa darah. Kerana menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi mengatakan bahawa kita boleh juga menggunakan kearifan lokal. Apa-apa saja herba-herba, daun-daun, bunga-bunga yang terdapat di daerah kita, ia juga bermanfaat kerana sesuai dengan iklim ataupun ekosistem kita. Jadi selain daripada kita mengamalkan herba-herba sunnah tadi, kita juga perlu mengamalkan doa-doa perlindungan. Di antaranya minta perlindungan Allah dengan Rabbil Falaq, Rabbin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas. Yang kedua, ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Kita menjampi dengan surah Al-Fatihah pada air suam. Tak kiralah satu kali ke, 3 kali ke, 5 kali ke, insya-Allah dia akan bermanfaat. Dan yang ketiga, senantiasa berwuduk sehari lebih daripada 5 kali tadi. Selain daripada kita berwuduk ketika 5 waktu solat, kita juga dianjurkan supaya sentiasa berwuduk. Ia menjadi sebagai sanitizer. Selain daripada kita mengambil langkah-langkah saintifik seperti memakai pelitup dan begitu juga sanitizer. Dan begitu juga dianjur agar kita berwuduk sebelum menyentuh makanan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam kitab Tibbun Nabawi. Yang kelima, amalkanlah surah Al-Fatihah, 10 ayat Baqarah dan 3 Qul. Ini sebagaimana termaktub dalam hadis. Nabi menganjurkan kita supaya mengamalkan 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Yang pertama, daripada awal surah Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabula, sehinggalah wa ulaikal humul muflihun. Kemudian ditambah lagi ayat Kursi, surah Baqarah ayat 255 dan 256, dan akhir surah Baqarah, yakni Amanar Rasul. Yang keenam, amalkanlah doa-doa dan zikir perlindungan. Seperti tadi kita baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ataupun doa perlindungan seperti a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli min syarri ma khalaq. Maknanya aku berlindung dengan nama-nama Allah yang maha sempurna daripada segala bahaya yang dicipta. Dan yang ketujuh, mengikut petua ataupun amalan saintifik, amalkanlah minum air suam campur sedikit garam bukit ataupun salt mountain. Dan kita komo-komo, separuhnya air lebih kurang 150 ml, separuhnya di komo-komo dan separuhnya diminum sedikit demi sedikit untuk menghapuskan kuman-kuman
yang melekat pada halkum kita ataupun kerongkongan kita. Dan itulah di antaranya yang dapat kita mengamalkan 7 herba sunnah yang dianjurkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Yakni yang pertama, mengamalkan minyak zaitun sama ada minum ataupun sapu pada badan kita. Yang kedua, menyapu dengan minyak miskul abiyad ataupun kasturi putih. Yang ketiga, daun sidr. Di-blend, dihancurkan dan dibuat mandi dan disapu pada badan. Yang keempat, habbatus sauda, sama ada yang minyak yang biji asli ataupun yang sudah di-blend dan dicampur dengan madu. Yang kelima, korma ajwa. Yang keenam, raihan. Yang ketujuh, madu asli. Dan yang ke-8, air zam-zam. Tambahan satu lagi, minyak kelapa darah ataupun virgin coconut oil. Jadi marilah sama-sama kita mencuba dengan izin Allah. Allah membantu kita dan memberi kita penawar yang mujarab. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Selamat mencuba dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.